خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عنصر المنصور ورسلهم وقرآنهم ولا آخذين عنه شيء لله لهنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف kata Syekh Ibn Atta'illah di dalam hikamnya dengan 9 ta'ajub pada ini mahal, pada ini tempat. Dengan katanya yang pertama dari 9 kataan ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak apa. Terus Sami sila ambil kita. Bukan ada terus Sami.
kongsi dengan dia. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wal hukmul 'adi huwa itsbatur rabti baina amrun wa amrun wujudan aw adaman biwasitati taqarraru. Ada ra tu, yang kedua tu pun ra juga. Biwasitati taqarraru ma'a sihhati takhallufi wa adamu ta'thiru ahadahuma fil akhiri. Huruf apa tu? Kelabu tulis. Huruf apa tulis? Mata gabun panas. Nampak? 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 Fil akhir battati. Itu alif tu ada hamzah tu. Kita tinggal satu dua itu. Maka hukum adi itu iaitu kita isbatkan tambatan antara satu pekerjaan dan satu pekerjaan pada wujudnya atau pada adamnya dengan menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan ketiadaan memberi bekas salah satu daripada keduanya pada yang lain sekali-kali. Mudah-mudahan fil akhiril battati. Nanti lihat tu tak jelas ni. Minggu depan tengok boleh. Bermula bahagi tambatan itu 4 bahagi. Pertama, tambat wujud dengan wujud. Seperti kita tambatkan, yakni tambat maknanya kita kaitkan. Kita kaitkan ada dengan ada
seperti kita kaitkan, kita tambatkan, ini kita kaitkan wujud kenyang sebab ada wujud makan. Kedua, tambat Adam dengan Adam, seperti kita tambatkan ada lapar dengan ketiadaan makan. Keempat, tambat Adam dengan wujud, seperti kita tambatkan ketiadaan lapar sebab keadaan makan. Baik, habis. Ini banyak kali dah cerita ni. Dia cerita lagi. Ini cerita mengenai hukum adat. Hukum adat ni dia kata ada 4. Yang pertama ada dengan ada. Yang kedua tiada dengan tiada. Yang ketiga ada dengan tiada. Yang keempat tiada dengan ada. Apa dia? Yang pertama ada dengan ada. Hukum adat yang pertama ada dengan ada. Contohnya apa? Ada kenyang ditambatkan ataupun dikaitkan ada makan. Itu dinamakan ada dengan ada. Yang kedua, tiada dengan tiada. Seperti kita kata ada lapar ditambahkan ataupun dikaitkan dengan tiada makan, maka dikatakan tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada lapar, tiada kenyang. Yang ketiga, ada dengan tiada. Seperti ada selimut, tiada sejuk, maka dikatakan ada dengan tiada. Yang keempat, tiada dengan ada. Seperti kita kata tiada selimut, ada sejuk. Jadi itulah dia hukum adat. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Dan empat-empat itu harus sahaja bersalahan. Walaupun ada makan tapi tidak kenyang. Sebabnya, sebab dia perut gergaji. Cuba tengok gergaji, lagi gigi dia tak patah, dia dah makan, tak kenyang-kenyang dia. Maka orang kata siapa makan tak kenyang-kenyang tu namanya gigi gergaji. Ada orang makan juga tak kenyang-kenyang, barangkali dia bela hantu raya. Hantu raya yang duk makan. Baik. Ada orang kenyang tapi tak makan-makan. Walaupun tak makan tapi kenyang. Ada orang galiknya tiada makan, tiada kenyang. Tapi ada orang harus bersalahan. Tiada makan, tiada pula lapar dia. Itu namanya hukum adat. Harus berlaku 4 perkara. Ya, harus berlaku 4 perkara. Ada makan, ada kenyang. Harus pula ada makan, tiada kenyang. Harus tak makan, lapar. Harus walaupun tak makan tapi tak lapar. Macam rezeki. Ada kerja, ada rezeki. Tak ada kerja, tak ada rezeki. Ada orang tak ada kerja, ada rezeki. Ada orang ada kerja, tak ada rezeki.
Kerja cukup sebulan, dapatlah gaji 5,000, bawa balik cash, sampai tengah jalan kena samun, habis kupang dah dah. Ada kerja tak ada rezeki macam tu. Ada orang pula tak ada kerja, ada rezeki, rajin pergi masjid, selalu pergi masjid solat. Satu hari tu ada orang datang, ya, bagi dia duit 5,000 orang bagi. Dia tanya kenapa ni, tak apa ambil, dia kata saya niat nak bagi, saya sejumpa kat masjid. Siapa saya jumpa kat masjid saya nak bagi. Bukti dia, orang tu jumpa dia seorang kat masjid. Ada apa je, ada rezeki. Ada kata hukum adat, ya. Jadi hukum adat harus berlaku 4 perkara itu, ya. Harus berlaku dan harus tak berlakunya. Macam kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita berdoa pada Allah Ta'ala, harus dapat, harus tak dapat. Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, mintalah padaku nescaya aku kabulkan, aku perkenankan. Jadi aku perkenankan pada hak Allah Ta'ala, bukan wajib bagi Allah, harus ya. Harus saja Allah Ta'ala perkenankan, bukan wajib bagi Allah. Kita wajib nak minta hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pada pihak Allah nak makbulkan, walaupun dia sebut dalam Quran ud'uni astajib lakum, bukanlah wajib bagi Allah tu nak kabulkan. Harus saja Allah nak kabulkan. Bagus. Jadi bukannya wajib Allah nak kabulkan doa kita. Maka jangan kita tanya pada Allah, ya Allah, kenapalah aku ni dah doa dah 40 tahun, daripada umur 4 tahun sampai umur 44 tahun tak kabul-kabul juga. Yang jumpanya kabul ke Afghanistan, doa tak kabul-kabul juga. Maka jangan tanya begitu, jahat adab. Sebab apa? Sebab bukanlah wajib bagi Allah kabulkan doa kita. Baik. Jadi bila kita doa pada Allah Ta'ala tak dapat-dapat, maka jangan kita putus asa. Putus asa dengan rahmat Allah ni boleh membawa kepada murtad, wa iyadzubillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebelum kita berdoa, hendaklah kita faham dulu, pengertian doa kita kepada Allah itu. Kita faham dulu doa kita pada Allah tu, fahamkan maksud kata doa pada Allah, minta pada Allah. Yang kita dah minta dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nasta'in, kami mohon tolongan. Baik, kami minta pada Allah itu, pada hakikatnya diri minta kita itu sudah ditakdir oleh Allah pada azali. Belum kita ada pun, belum kita ada, Allah sudah takdirkan apa yang dia nak buat. Si fulan bin si fulan contohnya akan berdoa kepada Allah pada jam sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, doanya bunyi sekian-sekian. Padahal fulan tu belum ada lagi, orang tu belum ada lagi. Takdir sudah ada sebelum adanya makhluk. Takdir sudah ada sebelum adanya makhluk. Kerana takdir itu qadim, lagi azali.
Jadi makhluk hanyalah menjalani takdir Allah. Jadi bila kita berdoa, dalam kita faham, aku hanyalah menjalani takdir Allah. Takdir hari ini aku berdoa pada Allah. Maka kita kena syukur. Pasal apa? Pasal Allah takdirkan kita minta ke dia. Maka kita masih mukmin sebab kita minta dengan Allah. Kalau kita pergi minta kata bekong, kita pergi minta kata suami, kita pergi minta dekat bomo kafe, bomo ni, bukankah itu jahat? Bukankah itu boleh membawa kepada syirik? Maka kita kena bersyukur. Hari ini aku syukur padamu ya Allah, kerana kau masih lagi gunakan hidayah padaku. Aku minta padamu, tak minta pada selain daripadamu. Maka sinonim dengan apa yang kita sebut wa iyyaka nasta'in. Maka tak dapat apa yang kita minta, tapi kita minta itu hanya kepada Allah. Itu maknanya Tuhan sayang kita. Faham teori itu dulu. Itu tanda Tuhan sayang kita. Pasal apa? Walaupun tak dapat kita minta, tapi Allah masih mentakdirkan kita minta ke dia. Itu makna Tuhan sayang kita. Nabi Ibrahim minta dengan Allah Ta'ala 80 tahun, Allah Ta'ala makbul. Minta apa? Minta anak. Kahwin tak lambat dapat. Umur 80 boleh dapat anak. 80 tahun dah kahwin boleh dapat anak. Tapi padahal umur dia pun panjang. Nabi Musa dan Nabi Harun minta dengan Allah Ta'ala 40 tahun baru Allah Ta'ala makbul. Minta apa? Minta agar Fir'aun dibinasakan. Jadi kalau kita orang minta baru 4 tahun, dah baru 10 tahun, tak makbul lagi, tak apalah, Tuhan nak tambah pahala. Jadi bila kita menyedari ataupun kita tersedar dalam hati kita, kita masih rasa beruntung walaupun Tuhan belum beri, tapi Allah Ta'ala beri hidayah, kita minta hanya kepada dia, tak minta pada yang lain. Itu tanda Tuhan sayang kita. Kalaulah tak terasa dah hati tu nak minta Allah Ta'ala, aku minta Allah Ta'ala pun tak dapat, baik tu sebab minta, itu bermakna apa? Bermakna kita sudah putus asa dengan rahmat Allah. Maknanya kita tu menghampiri syirik. Barangkali dah jadi syirik sebab putus asa dengan rahmat Allah. Baik. Jadi dengan Allah Ta'ala tak boleh putus asa. Baik, yang itu yang pertama-tama yang wajib dipaham dalam kita berdoa pada Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua kena faham. Faham apa dia? Kita minta pada Allah Ta'ala itu atas jalan beribadah. Bukan matlamat utamanya supaya dikabulkan apa yang kita nak. Kita berdoa pada Allah Ta'ala itu matlamatnya atas jalan untuk beribadah pada Allah. Kita beribadah pada Allah. Doa tu beribadah pada Allah. Bukanlah hajat utama supaya dikabulkan. Melainkan pada urusan-urusan ukhrawi, seperti keimanan, keislaman dan ketakwaan, ibadah dan amal-amal ibadah. Yang tu kita minta agar Tuhan kabul tak apa. Tapi kalau minta tentang dunia, minta supaya disihatkan tubuh badan, minta supaya ditambahkan rezeki, minta supaya dipanjangkan umur, minta itu, minta ini tentang dunia, itu minta atas dasar beribadah. Tuhan bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa, baik belaka.
Nabi dulu kita selalu cerita, Nabi bila dia berdoa, satu ketika Nabi diuji dengan kesusahan 2 bulan, dapur dia tak berasap. Isterinya Zainab berkata, setelah kami berhijrah ke Madinah 2 bulan kami ikat perut kerana dapur tidak berasap. Faham tak? Maksud kata dapur tak berasap tu maksud dia apa? Tak ada apa nak makan di rumah, nak dimasak, nak dimakan. Tu maksud kata dapur tak berasap. Bukan masuk angin keluar asap. Ini susah tak nak faham ni. Jadi apa Nabi buat? Nabi baca surah Waqi'ah. Nabi baca surah Waqi'ah. Setelah Nabi baca surah Waqi'ah dah habis, Nabi doa, ya Allah, ya, dengan berkat surah Waqi'ah, jadikanlah aku orang yang redha dengan takdir. Nabi bukan minta kaya, bukan minta rezeki. Nabi minta, jadikanlah aku orang yang redha dengan takdirmu. Jadi kita minta rezeki dengan minta redha dengan takdir Allah. Minta redha dengan takdir Allah tu lebih aula, lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya. Kita minta rezeki dengan Allah, ya Allah kurniakanlah pada aku rezeki. Rezeki aku tak cukup, ya Allah. Gajiku sebulan 2,000 ya, aku nak pakai 20,000. Siapa? Bini aku 4, anak aku 40. Mertua aku 8. Ayah mak aku lagi 2, dah 10. Kiralah tengok ya Allah 51 semua. Belum lagi minyak kereta rumah mak hai. Ya, 20,000 sebulan nak kena ada, gaji 2,000 ya. Hang kata kahwin 4 besok. Jatuh gaji 2,000. Tapi sebab dia yakin dengan Allah Ta'ala yang maha mencukupi. Ya, wa kafa billahi syahida, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dipegang yang tu, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Gaji 2,000 ya, bini 4, anak 40, mertua 8. Belum lagi adik-beradik anak mertua tu duit minta lebih kat dia. Gaji 2,000 ya, pening kepala. Lagu mana nak buat? Jadi mana lebih aula? Baca surah Waqi'ah kemudian minta rezeki, ataupun baca surah Waqi'ah kemudian minta Allah jadikan kita ni orang yang cukup dengan apa yang Allah punya. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala, biar Allah masukkan ke dalam hati rasa cukup dengan apa yang ada. Itu lebih aula, supaya kita tidak tamak halaba dengan dunia, supaya kita tidak terjerumus dalam kumpulan hubbud dunia, supaya kita tidak kecewa kalau kita duk cari dunia tak dapat, kita jadi putus asa dengan Allah, supaya kita tak tergolong dalam orang-orang yang dibenci Allah kerana mencari dunia lebih daripada mengenal Allah. Jadi orang-orang yang menyintai Allah, dia tidak hairan dengan dunia yang tiada, kerana ada Allah itu Tuhan yang maha memiliki segala yang ada, lebih utama baginya. Maka jadikanlah hati itu orang yang hanya ada Allah di dalam hatinya. Jadi bila dalam hati hanya ada Allah, Allah akan masukkan ke dalam hatinya hilang kebesaran makhluk, yang timbul hanyalah kebesaran Allah. Maka pada ketika itu dia tidak hairan dengan orang besar-besar dunia, dan dia tidak takut pun dibunuh oleh orang-orang besar dunia. Apatah hanya dibenci, apatah hanya tidak mahu dikawani, dibunuh pun tak apa, sebab dalam hatinya hanya ada Allah. Macam kisah Imam Hambali, macam kisah Imam Syafi'i, macam kisah imam-imam yang lain-lain. Dalam hatinya hanya ada Allah. Bila dalam hati hanya ada Allah,
maka hilang segala kebesaran makhluk. Maka tak kala itulah tak rasa tak cukup, ya, tak rasa tak cukup dengan apa yang ada, melainkan rasa cukup dengan apa yang belum ada sekalipun. Bukan rasa tak cukup, berasa cukup dengan apa yang ada. Yang belum ada tu pun dia tak terima. Ya? Boleh faham tak? Kita ni bukan hak belum ada tu nak bagi ada. Yang duk ada pun rasa tak cukup. Tu maknanya apa? Hati kita ada hubbud dunya. Orang yang hatinya hanya ada Allah, ya, dunianya hilang, tempun dah apa? Jangan hatinya hilang daripada mengingati Allah. Ini orang betul-betul faham hukum adat. Orang yang betul-betul faham hukum adat ni lah dia. Kita ni duk mengapai hukum adat, tapi tak tahu jalan beradat. Apa jalan beradatnya? Kita hanyalah menjalani takdir Allah. Bila faham kita hanya menjalani takdir Allah, apa yang ada, apa yang belum ada, apa yang sudah pun tiada dari dalam genggaman, semuanya baik belaka. Kerana apa? Kerana hatinya sudah ada yang terbaik, yang sebenar, iaitulah Al-Haq. Baik. Itu hikmahnya kita memahami hukum adat. Itu hikmahnya kita memahami hukum adat. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada dengan tiada. Dan harus sebaliknya. Siapa duk hafal tu saja tapi masih berkeluh kesah dengan dunia ni, itu tak ada, ini tak ada, itu tak ada, ini tak ada, bermakna dia belum faham hukum adat. Dia belum faham menjalani takdir Allah. Baik, habis. Jadi macam mana nak dapat perkara yang lagu tu? Cakap boleh senang. Itulah kena bercakap-cakap dengan diri dan bercakap-cakap dengan Allah. Seolah-olahnya kita tak pernah bersendirian walaupun duduk seorang-seorang. Ya. Seolah-olahnya kita tak pernah bersendirian walaupun duduk seorang-seorang. Sebab Allahu ma'i jadi. Sebelum Allahu ma'i, nafsuhu ma'i. Maka bercakaplah kamu dengan nafsu dulu. Sampai nafsu tubuh dia gostan, masuk pula Rabbi, maka pada masa itu ma fi qalbi ghairullah. Maka masa itu barulah boleh berdialog dengan Allah walaupun tidak di dalam solat waktu. Orang yang boleh berdialog dengan Allah dalam apa je waktu, itu namanya orang yang sudah sampai darjah sentiasa solat, yang dinamakan solat tu daim. Walaupun tak solat dalam waktu-waktu solat yang 5, dia tetap bersolat, iaitu hatinya sentiasa berdialog dengan Allah. Duduk dialog dengan Allah. Lagi seronok dialog dengan manusia. Dialog dengan manusia kena mengumpat orang. Tak mengumpat tak syok, mengumpat baru syok. Bukan. Jadi nak jadi rasa kita hanyalah menjalani takdir Allah tadi, kena selalulah berdialog dengan Allah Ta'ala. Itulah kata alim ulama tasawuf, alim ulama usul. Belajar tauhid bukan hanya menghafaz ilmu, jangan terhenti di atas ilmu. Ya. Kadang-kadang orang berilmu itu lebih keji daripada orang jahil. Kadang-kadang orang yang berilmu itu lebih keji dari orang jahil. Kerana harus saja orang yang berilmu itu jadi jahil. Namun harus pula orang yang jahil itu jadi orang berilmu. Harus saja orang jahil itu jadi musuh Allah.
harus saja orang alim itu jadi musuh Allah, tapi harus pula orang yang jahil itu jadi habibullah. Macam mana orang yang alim tu jadi adu Allah, musuh Allah? Dia alim tapi menuruti nafsu. Dia alim tapi menuruti nafsu, nak pangkat, nak darjat, nak itu, nak ini, ya, macam-macam nak tentang dunia ni, tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Itu namanya orang alim yang menuruti nafsu, sama hakikatnya macam orang jahil. Di sisi Allah dia aduun, musuh. Mana pula orang jahil tadi yang jadi adu, yang jadi habibullah, kekasih Allah, lebih baik daripada orang alim tadi. Iaitu orang jahil yang menyedari kejahilannya, lalu terasa takut ia ke azab Allah, maka berusaha ia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ada kepahaman itu. Kepahaman apa? Kepahaman nak dekatkan diri kepada Allah kerana takut azab Allah. Berbanding orang alim tadi, kadang-kadang guna ilmu dia untuk cari harta. Maka orang jahil ni lebih baik pada orang alim tadi. Di sisi Allah, orang jahil itulah yang alim, orang alim itu pula yang jahil sebenarnya. Pasal apa orang alim, orang jahil itu jadi alim? Pasal walaupun dia tidak ada ilmu, tapi dalam hatinya ada takut kepada azab Allah. Maka di sisi Allah, dia tu orang alim, sebab dia ada kesedaran takut azab Allah. Orang alim tu jahil. Pasal apa? Tak ada kesedaran takut pada Allah, sedangkan dia ada ilmu. Maka tu dia jadi aduullah. Itu nama orang jahil yang terpuji. Orang alim yang terkeji, orang jahil yang terpuji. Orang jahil yang terpuji ialah orang tu tak ada ilmu, tapi dia ada kesedaran untuk menuntut ilmu. Dia ada kesedaran takut kepada azab Allah, lalu ia menjauhi segala larangan Allah, dan dia duduk di dalam majlis untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti majlis ilmu, majlis zikrullah dan seumpamanya. Tiba-tiba dia mati, belum sempat dia alim, dia tu habibullah, orang yang dikasih Allah, ya, mahbubullah, mahbub yang dikasih oleh Allah. Jadi duduk darjah itu lebih baik daripada jadi orang alim yang jahat. Bahkan orang alim yang jahat tadi, Nabi sebut apa dia? Dajjal sebelum Dajjal. Baik, habis cerita. Jadi faham boleh hukum adat ni. Banyak kali dah kita ulang cerita hukum adat. Hari ni cerita hak lain sikit. Itulah hakikat kita memahami hukum adat. Jadi bila kita hidup di dunia, menempuh berbagai-bagai musibah dunia, kita faham ini hukum adat sahaja. Ya, ini hukum adat, iaitu hukum pemerintahan Allah Ta'ala yang tidak ada had dan sekatan. Boleh saja Allah Ta'ala jadikan orang yang kafir itu masuk syurga. Boleh saja Allah Ta'ala jadikan orang mukmin itu masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala kata, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyalahi janji. Allah tak menyalahi janji. Jadi siapa berusaha dia dapat, tapi tak semestinya dapat. Yang paling kita takut ialah kita duk cari jalan agama, tiba-tiba kita terjumpa dan duduk dalam kesesatan. Wal-iyyazubillah. Ramai orang dari jahil mencari jalan agama,
tetapi terjumpa kesesatan dan duduk dalam sesat sampai mati. Wal-iyazubillah. Ini yang sangat kita takut. Jadi khusirud dunya wal akhirah. Jadi rugi di dunia dan rugi di akhirat. Di dunia dah mujahadah nafsu dah, tapi tak dapat pahala apa-apa sebab duduk dalam WhatsApp grup sesat, dalam kumpulan sesat, firqah sesat, kaum sesat. Seperti apa? Seperti Syiah, seperti Wahabi, seperti Zindiq dan seumpamanya. Baik, kalau dia tu cari dunia, semata-mata cari dunia dan dia dapat dunia, agama tak ada, sekurang-kurang dia ada untung dah kat dunia walaupun kekal dalam neraka. Yang sedihnya cari akhirat dan mujahadah nafsu dah. Belajar agama punya lama dah, tiba-tiba jadi sesat. Sebab apa? Tersalah belajar. Dah dunia tak ada apa yang dapat, akhirat pula duduk dalam azab. Khusirad dunya wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Jadi kita ni minta tolong dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang siddiqin, jalan minan nabiyyin, daripada jalan orang yang para nabi, para rasul, orang-orang syuhada dan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita terbalik piang. Dah duduklah jalan agama, tiba-tiba pi kona jalan tak agama. Duk molek-molek dah jalan agama, pi kona masuk jalan rock and roll music. Apa ramai kita minta jauh daripada itu. Endingnya terbalik piang, kata orang Kedah. Endingnya jadi dia kona. Dia kona tu 180 darjah. Kutub utara pergi kutub selatan. Duduk tengah-tengah tahan juga lagi. Inilah dia kita takut ni, yang disuruh oleh Allah Ta'ala berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tak reti apa nak baca doa lepas sembahyang. Lepas solat tak tahu nak baca apa doa, tak reti, tak hafal. Baca doa ni pun jadi satu doa ni jangan tinggal. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau kurniakan hidayah kepada kami. Apa hidayah dia? Allah dah bagi kita Islam, lahir sebagai anak orang Islam, lahir sebagai anak orang beriman. Tiba-tiba kita jadi terbalik piang, pilih jalan kafir, pilih jalan kufur, pilih jalan liberal, pilih jalan nasionalisme, pilih jalan pragmatisme, pilih jalan kapitalisme. Tak pilih ulu fisil mikafah. Nak jadi apa itu? Megah sangat kaya yang sebentar di dunia. Berapa tahun kita nak hidup?
ya, Khadijah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa hayatnya, ya, orang terkaya di Mekah. Orang terkaya di Mekah, hartanya merata-rata duduk di Mekah, tanahnya merata-rata duduk di Mekah. Tapi tak kala dia wafat, baginda hanya dibalut dengan kain kafan yang bertampal-tampal. Mana pergi kain kafan baru? Tak ada duit nak beli. Mana pergi duit dia? Setelah Nabi jadi Rasul, segala hartanya diinfak untuk Islam. Sampai kain kafan pun tak ada. Tak kala dia hampir-hampir nak menghembuskan nyawa yang terakhir, dia minta anak andanya Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, tolong minta serban ayahandamu untuk kapani aku. Mudah-mudahan dengan kain serban Rasulullah aku terhindar dari azab kubur. Dah harta habis ke Islam pun masih takut azab kubur. Kita harta banyak rasa tak cukup-cukup lagi. Apa nak jadi gitu. Nak sedekah sekupang pun tekut ti hidung masin. Masin lagi ti hidung dia daripada masin ni. Masin lagi kedekut dia tu daripada ti hidung masin dia. Apa nak jadi yang hidup ni? Itulah punca kita ni dibala dengan rasa tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Pasal kita ni tidak rasa pernah nak berjuang untuk keluarkan harta di jalan Allah. Yakinlah dengan Allah. Lagi kita menderma, lagi masuknya banyak. Tak nampak putus Khadijah sampai ke kapan mudah dah. Dia tak masuk di dunia tu lebih baik sebenarnya. Dia masuk di akhirat. Maka tak kala apabila Rasul baginda Khadijah nak wafat, ya, anak dia Fatimah ni cerita kat Rasulullah akan hasrat ibundanya. Dia nakkan kain serban supaya serban Rasulullah tadi ni dapat menghindarkan dirinya dari kena azab kubur. Maka Rasulullah tersenyum dengar. Lalu Rasulullah bersabda, wahai isteriku, sesungguhnya kain kafanmu telah disediakan oleh para malaikat untuk memakaikanmu, dibawamu naik ke langit untuk direhatkan sementara menunggu masuknya kamu ke dalam syurga. Sebab pemurahnya Khadijah, isteri Rasulullah. Baik. Jadi siapa-siapa diuji dengan kesusahan, kemiskinan, bayang-bayangkanlah akan kisah Khadijah, isteri Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang qanaah, insya-Allah. Jangan kita rakus nak itu, nak ini. Cukuplah apa yang ada. Kalau dia nak datang, ya kau terima aje lah. Kalau dia tak ada, kau jangan cari sampai tinggalkan agama. Nak cari itu harus, tapi jangan sampai tinggalkan agama. Kurangkan agama jangan. Nak cari dia sampai terkurang agama jangan. Nak cari dia sampai boleh menyeleweng hati daripada mahabbatullah pun jangan. Baik, dia nak datang pun kena berhati-hati. Takutnya nikmat yang disegerakan kerana menutup nikmat di akhirat. Orang panggil apa? Istidraj. Takutilah akan istidraj. Ya,
cakap boleh, hati jangan. Faham ya? Dunia ni nak cakap boleh, hati tu jangan. Boleh faham tak? Baik, kita berhenti cakap tu, kemudian kita sambung. Kemudian katanya wal hukmul aqli wa ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu min ghairi tawakkufin ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq iftah lana fathan qariba ma fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله